Assalamualaikum semua. Terima kasih admin siarkan kisah aku ni. Kenalkan, nama aku Zai, bukan nama sebenar aku. Ini kisah mengenai lelaki di sekeliling aku. Abah suami aku dan abang-abang ipar aku. Bukan untuk membuka aib diorang pun, tapi sebagai perkongsian buat semua. Apa yang berlaku dalam keluarga aku sama macam masalah-masalah yang sering kita dengar di media sosial seperti kecurangan, penceraian, kahwin dua. Selagi bumi berputar, rasanya semua takkan berubah. Aku ni membesar dengan didikan agama yang kuat. Abah berperwatakan ahli masjid yang setahu aku, tiap subuh dia akan ke masjid sebab bila aku nak pergi sekolah, aku akan bertembung dengan Abah yang baru balik daripada masjid. Pada mata aku, Abah tak kacak, cuma biasa-biasa saja. Tapi Abah pandai berkata manis. Abah punya jawatan dalam jabatan dan kami dikategorikan dalam keluarga senang jugalah. Tuntutan kerja Abah dalam R&D industri desa menyebabkan Abah selalu dikelilingi makcik-makcik dan janda-janda kampung. Abah memang suka melayan. Kadang-kadang aku rasa macam keterlaluan jugalah dia layan makcik-makcik janda tu. Mesra bukan main lagi. Kerap bermesej, kerap keluar berjumpa. Sampaikan aku rasa macam Abah memang ada skandal dengan salah seorang daripada mereka. Aku tahu Mama memang makan hati dengan Abah. Mama tak pernah marah atau menangis depan kami adik-beradik kalau ada kes Abah didekati janda-janda kedik. Dari kecil, aku melihat pengorbanan Mama membesarkan kami adik-beradik. Paling pun aku ingat, Mama ajak kami adik-beradik balik rumah nenek. Tapi itu waktu cuti sekolah saja. Sampai ketua, Abah masih tak berubah. Tapi Abah tak pernah berkahwin lain. Harap-harap betul tak adalah. Cuma kemesraan dia dengan wanita lain tu memang boleh buat kami salah sangka. Baru ni aku ajak Abah sarap berdua dekat warung untuk confront Abah. Aku tanya, sampai bila nak macam ni? Umrah dah, haji dah, retired pun sudah. Masjid tiap waktu tak tinggal. Rambut pun semua dah putih. Umur pun dah banyak. Jadi kenapa lagi macam ni? Apa lagi yang belum cukup? Jawapan Abah sebenarnya sunyi. Borak dengan Mama, vibe dia lain. Mama ada value yang tak ada dekat orang lain. Waktu Abah jawab macam ni, aku jadi terkedu. Tak sangka sebiji jawapan suami aku waktu aku minta cerai lepas dia pernah kantoi dulu. Tapi Abah janji akan berubah dengan aku hari tu. Dia tersentuh sebab tak ada siapa yang tegur dia macam aku buat. Kisahnya, suami aku pun ada kes macam Abah ni. Sebenarnya aku rela pendam saja masalah ni biar semua tak tahu. Aku rancang untuk selesaikan sendiri walaupun penat dan sakit. Suami aku pun boleh tahan juga dengan perempuan-perempuan sekeliling dia. Kami pernah gaduh besar sebab perangai dia ni. Sekiranya tiada jodoh lagi, aku nak kami pisah dengan baik dan tak ada siapa yang tahu sebabnya, walaupun keluarga. Tapi itulah, aku sibuk dengan kerja. Marah aku cepat sejuk. Seiring waktu, semuanya akan kembali asal selepas suami pujuk. Seolah-olah macam tak ada apa yang berlaku. Suami pernah berjanji yang sekiranya dia ada rancang untuk berkahwin lain, dia akan beritahu aku dulu. Syukur setakat ini, perempuan yang dia cuba rapat sedar diri dan segan dengan aku. Dia pelan-pelan undur diri. Lain-lain perempuan, suami aku cakap dia anggap macam mainan saja. Tak tahulah niat suami untuk sedapkan hati aku atau apa. Kadang-kadang sengaja aku buat-buat bodoh dan pura-pura percayakan apa yang suami cakap. Tapi aku takkan lupa apa yang suami aku dah buat belakang aku. Aku penat untuk bermula semula dari awal. Berkenalan dengan orang baru, merancang semula masa depan. Nak bayangkan saja pun sudah letih. Duit nafkah suami beri tiap bulan tanpa kacau gaji aku. Waktu malam, kami pun tiada masalah. Kad-kad dia, aku bebas nak guna yang mana satu. Rumah dan makan juga masih terjaga. Selagi boleh baiki yang ada, aku tetap cuba. Walaupun aku sedar peluang itu sudah dibuka oleh suami aku sendiri.
Aku tetap berdoa agar suami aku berubah dan kami dilindungi dari perempuan-perempuan jahat. Doakan kami ya korang. Suami aku ni dibesarkan dengan dikelilingi perempuan cantik dan seksi. Abah dia dulu bekerja dengan syarikat penerbangan. Jadi dia sering dicium dan dipeluk perempuan cantik sewaktu kecil. Pramugari lah, siapa lagi. Budaya tu terbawa-bawa sampai ke sekolah rendah waktu tu. Akibat kerisauan ni, ibu dia hantar suami sekolah agama berasrama. Tapi semua tu tak lama. Dekat sekolah lain pula ceritanya. Suami selalu kena buli. Mungkin sebab suami aku ni berwajah agak jambu. So memang jadi sasaran pembuli. Bila masuk zaman universiti, suami kembali hidup bersosial. Universiti kat luar negara memang tak ada siapa nak pantau atau tegur. Aku pun tak pasti macam mana kami boleh berjodoh. Awalnya semua aku nampak elok. Tapi tak tahu pula jadi macam ni. Kalau bercerita sebelum kahwin, aku juga ada ramai kawan lelaki. Suami juga aku kenal dari kawan-kawan kami. Kawan ni yang pernah ajak aku jadi isteri kedua dia. Tapi aku tak nak. Gila kan? Memang taklah aku nak jadi nombor 2. Antara beberapa lelaki yang aku kenal, suamilah yang pertama berani bawa abah dan ibu dia berjumpa keluarga aku. Kira gentleman jugalah suami aku ni. Keluarga aku pula sambut dengan baik dan akhirnya perkahwinan kami ditetapkan. Semua proses pernikahan kami berjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah. Itulah kisah macam mana aku boleh berkahwin dengan suami aku. Kini, aku hanya mampu kuatkan diri nak hadapi apa masalah bakal tiba dari suami aku. Aku harap cepat-cepatlah dia tersedar dan berubah. Seterusnya, aku nak cerita kisah abang-abang ipar aku pula. Kak Long aku pernah jadi janda sebab bekas suami dia curang. Suami dia ada hubungan dengan janda di tempat kerja. Waktu tu mereka dah ada seorang anak. 15 tahun jugalah Kak Long menjanda. Tapi kini dia telah berkahwin lain. Masalahnya, dia kahwin dengan orang yang bukan warga negara. Diorang nikah di sempadan dan Kak Long jadi isteri nombor 2. Aku tahu berita Kak Long bernikah selepas beberapa bulan. Abah mama memang tutup rapat cerita. Risau, aku akan halang habis-habisan. Tapi apa boleh buat, benda dah berlaku. Aku bukan benci poligami, tapi aku benci lelaki yang tak sedar diri. Perasan terpaling mampu dan tak ikut peraturan nikah yang betul. Kalau betul jodoh, face it, brace it. Yang buat susah kenapa? Nak salahkan undang-undang Malaysia buat leceh? Atau sebenarnya mereka sendiri yang cari masalah? Habis, kalau tak ada undang-undang nak jadi apa? Lebih aku tak faham apa yang ada dalam otak Kak Long. Dia sendiri pernah merasa sakit dikhianati dan sekarang dia pula berada di pihak pengkhianat. Sanggup jadi isteri nombor 2. Bukan dia tak tahu yang lelaki tu gunakan dia untuk mudahkan dia berniaga je kat negara ni. Pening aku. Sekarang Kak Long baru bersalin anak kedua. Hubungan dengan isteri pertama tak pernah baik. Aku yang dulu sama-sama teman Kak Long naik turun mahkamah atas urusan cerai dia. Kini rasa betul-betul janggal waktu berjumpa dia. Tambah-tambah bila ada suami baru dia sekali. Kami tak lagi mesra macam dulu. Awkward. Dah macam orang asing pula. Dengan terlalu banyak kisah viral sekarang ni, tu yang aku terpanggil untuk kongsi. Aku yakin tak semua lelaki kaki perempuan. Masih ramai lagi lelaki yang baik. Tapi itulah yang buat aku tersedar benda ni macam berjangkit dan risau. Takut jadi penyakit keturunan. Bukan saja dalam keluarga aku, tapi circle di sekeliling aku. Aku banyak jumpa kes-kes rumah tangga di kalangan kawan-kawan aku juga. Macam-macam hal. Banyak kali aku ingatkan anak-anak buah aku yang lelaki untuk menghargai perempuan. Jangan mudah bermain hati walau dengan niat untuk mengisi masa lapang. Risau. Betul, aku cukup risau dengan masyarakat sekarang. Ada kalanya ada orang tak nak bercerai, tapi dengan mudah diceraikan. Ada pula yang nak bercerai tapi suami tak nak lepaskan. Macam jalan hidup aku. Suami tak nak ceraikan aku walaupun dia sendiri sedar perangai dia memang kaki perempuan. Ulang alik kaunseling ni semua bazir masa.
Lebih-lebih lagi bila kaunselor syariah yang pada aku sikap acuh tak acuh. Untuk setakat ni, aku belum tahap untuk terus ke peguam syariah. Pernah aku ceritakan kisah aku dan suami sebelum ni di media sosial. Waktu tu, aku memang di titik terendah. Aku tak tahu nak meluah kat mana masa tu. Memang rasa sangat-sangat down. Tapi, yang lebih mengejutkan aku, perempuan yang kantor dengan suami turut komen, beri nasihat supaya aku bercerai dan teruskan kehidupan. Lagak seorang feminis membela nasib wanita teraniaya. Sedangkan, dia pernah minta suami aku ceraikan aku untuk berkahwin dengan dia. Kalau ikutkan hati, memang aku nak tonyoh-tonyoh je dia. Kadang-kadang, itu membuatkan aku rasa lebih kuat untuk tidak berpisah dengan suami. Biar dia tak dapat suami aku. Tapi, berbaloi ke? Apapun, aku cuma ingin sampaikan, kita boleh berkongsi cerita kita. Netizen pun ada bermacam pandangan boleh diberikan. Tapi ingat balik, kita ada keluarga untuk dijaga dan hanya kita sahaja yang tahu sistem dalam rumah tangga kita. Orang luar hanya tahu cerita, tak cukup untuk gambarkan keseluruhan. Untuk siapa yang dah bercerai, tahniah. Anda sangat berani dan kuat. Awak ada kuasa penuh tentukan jalan hidup awak ke depan. Untuk yang sama kes macam aku yakin bukan aku seorang. Aku doakan kita sama-sama kuat. Untuk kes aku rasa belum terlalu jauh. Tapi kalau ada yang dah jauh, aku doakan korang juga diberikan kekuatan untuk bebas. Untuk yang bujang, jangan takut untuk bernikah sebab masih ramai lelaki bujang yang baik. Tapi korang perlu ada rasa takut untuk bernikah kalau lelaki tu dah ada isteri. Bak kata netizen, suami ni pinjaman Tuhan. Kita pinjam dengan Tuhan. Kena kembalikan dia ke Tuhan juga. Maksudnya redha dengan apa yang dah tertulis dalam takdir kita. Jika dah tak mampu pegang, lepaskan saja.